Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya hendak menyentuh sedikit mengenai motivasi. Dan motivasi ini adalah merupakan satu perkara yang diperlukan oleh semua orang. Tetapi biasanya ia dikaitkan lebih kepada pelajar-pelajar, terutamanya kepada mereka yang hendak menduduki peperiksaan, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di universiti. Misalnya bagi sekolah rendah, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan biasanya mereka diberikan motivasi oleh guru-guru, ibu bapa dan pakar-pakar motivasi untuk menghadapi peperiksaan yang besar semasa sekolah rendah, iaitu UPSR, pada masa pelajar-pelajar berada di darjah 6. Dan bila di peringkat menengah pula, pelajar-pelajar ini akan pula didedahkan dengan motivasi-motivasi untuk menyediakan diri mereka menghadapi peperiksaan yang besar juga, iaitu PMR di tingkatan 3 dan juga SPM di tingkatan 5 dan juga di peringkat tingkatan 6, iaitu peperiksaan STPM. Itulah di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan bila pelajar pula beralih ke universiti, di mana mereka telah terpilih selepas peperiksaan SPM ataupun STPM, mereka akan juga menduduki peperiksaan setiap semester semasa mereka belajar di universiti di seluruh negara ataupun di mana-mana tempat dunia ini, iaitu di luar negara. Dan sudah tentulah mereka memerlukan motivasi untuk memberi semangat, dorongan bagi mereka menghadapi peperiksaan yang dianggap susah untuk mereka. Tetapi motivasi ini bukan berhenti di peringkat itu sahaja, kerana bila manusia ataupun pelajar tadi tamat daripada pengajian mereka, sama ada di peringkat sekolah ataupun kalau mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke universiti, bila keluar universiti pun mereka akan juga perlu kepada motivasi semasa mereka bekerja. Kerana kita lihat di tempat kerja selalu diadakan kursus-kursus bagi mendorong pekerja-pekerja supaya dapat mereka menyumbang lebih kepada organisasi ataupun syarikat mereka. Dan bila kita menyentuh pasal motivasi ini, kita selalu dengar bahawa orang umpamakan motivasi ini seperti mandi. Dan kadang-kadang kita heran apa motivasi ini dikaitkan dengan mandi. Jadi ini adalah untuk memberi kepahaman kepada kita bahawa motivasi tidak boleh dilakukan sekali sahaja dalam hayat hidup kita, ataupun sekali sahaja setahun, ataupun sekali sahaja sebulan. Kerana bila kita kaitkan motivasi ini seperti mandi, bahawa manusia ataupun diri kita sendiri sentiasa kena mandi, kerana dengan mandi kita dapat menyegarkan badan kita dan membersihkan tubuh badan kita dari kekotoran. Jadi kalau kita lihat kepada motivasi, begitulah juga. Kalau kita berada di persekitaran yang negatif, banyak unsur-unsur yang tidak sihat, yang tidak memberi semangat kepada kita, ada kalanya banyak unsur-unsur yang tidak sihat ini mendorong kita ke arah yang tidak baik, mendorong kita ke arah yang negatif. Jadi oleh kerana environment yang kita ada itu sangat negatif, maka lebih banyaklah kita perlu bermotivasi untuk kita menghadapi ataupun menyaingi unsur-unsur negatif yang ada di persekitaran kita. Jadi oleh itu motivasi ini kita anggap perlu dilakukan sentiasa, dan juga mungkin ia bergantung kepada persekitaran. Lagi negatif persekitaran itu, lagi banyaklah motivasi perlu dilakukan. Tetapi kalau persekitaran itu kondusif ataupun positif,
mungkin lebih senanglah untuk pelajar ataupun pekerja itu terus meningkat maju dalam pelajaran mereka ataupun kerjaya mereka. Dan berkaitan dengan motivasi ini, mungkin kita sentiasa didedahkan oleh cerita-cerita yang mungkin kita pernah dengar sejak kita di sekolah rendah lagi. Masa peringkat darjah 1, darjah 2, kita diajar oleh guru kita mengenai cerita-cerita seperti kura-kura dan arnab. Dan dalam cerita ini, kerana kita pun mendengarnya semasa kita begitu kecil, peringkat umur 7 ataupun 8 tahun, kita anggap bahawa cerita ini lebih kepada perlumbaan biasa dari segi kekuatan tubuh badan fizikal, iaitu kura-kura dan arnab berlumba.